Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita sambung kepada tajuk fungsi kita. Okay, graf fungsi yang mana matlamat kita hari ini adalah untuk melukis graf. Okay, untuk lukis graf ada beberapa prosedur ataupun langkah yang kamu perlu ikutlah. Okay, ada 4 saja, dia tak banyak pun. Okay, langkah dia senang saja. Cuma dia perlukan kemahiran daripada kamu. Okay, yang pertama, kita bina dulu jadual nilai bagi fungsi yang diberikan. Maksudnya nanti dia akan bagi fungsi. Fungsi macam mana? Yang tadi, yang kamu salin tadi. Y sama dengan 3x tambah 7. Okey, itu fungsi. Sama macam kita belajar semalam. Ataupun kadang-kadang dalam soalan dia tak tulis Y tapi dia tulis fx. Tapi kebiasaannya dia tulis Y sama dengan apa-apalah fungsi. Okey, yang kedua langkah dia adalah kamu lukis paksi ikut skala yang diberikan. Ataupun kalau dia tak bagi, kamu agak-agak sendiri skala dia. Yang penting graf kamu mestilah bila kamu dah siap lukis, graf kamu tu mesti lebih daripada separuh satu kertas graf kamu tu. Kalau lah kamu siap lukis, tiba-tiba tengok graf kamu tu kecil je. Hanya 1/4 sahaja daripada kertas graf. Itu maksudnya kamu menggunakan skala yang salah. Boleh kan? Nanti kita akan cuba buat macam mana nak tentukan skala ni. Sebab kita tahu paksi dalam graf ada 2 paksi. Satu paksi X, satu lagi adalah paksi Y. Okey, langkah ketiga, kamu kena plotkan setiap titik tu. Bagi pasangan tertib tu adalah cara yang semalam. Okay, kita plotkan pada graf tersebut. Ada titik kan, ada nilai X, ada nilai Y. So bila kita dapat nilai X dan nilai Y, kita akan tandakan atas kertas graf kita. Okey, yang keempat, kita dah dapat semua titik, kita sambungkan sahaja titik-titik tersebut. Okey, kita terus pergi pada soalan. Sekarang ni, saya nak tunjuk dulu pada calculator. Basic pada calculator ialah kamu tengok. Kalau kamu nak tekan nombor dekat atas calculator tu dia warna putih. Ataupun yang tulisan lain tu pun warna putih. Bermaksud kalau kamu nak nombor tersebut, kamu boleh terus tekan dia. Contoh simpalan kamu nak nombor 7, kamu tekan 7 terus. Okay, kalau untuk calculator, yang kamu tengok yang warna kuning, tulisan dia warna kuning. Contoh dia apa Contoh punca kuasa 3. Kamu tengok dekat button X kuasa 2 tu. Okay, katakanlah kamu nak X kuasa 3. Dia warna kuning kan? Okay, kalau kamu nak guna X kuasa 3 tu, kamu kena tekan dulu shift. Kamu tengok shift yang dekat atas penjuru kiri ni. Okay, kamu tekan shift and then kamu tekan X kuasa 2. Okay, baru dia keluar X kuasa 3. Okay, kemudian kalau kamu nak yang tulisan warna merah. Contoh huruf-huruf yang ada dekat calculator kamu tu kan. Dekat kurungan contohnya. Dekat kurungan, tutup kurungan. Dekat atas dia tu ada tulisan X warna merah. Jadi macam mana kamu nak keluarkan X tu? Okay, kamu kena tekan alpha yang warna merah dekat penjuru kiri ni, atas kiri. Dia tulis alpha. Jadi kamu kena tekan alpha dulu, baru kamu tekan tutup kurungan tu, baru dia keluar X. Sama juga dengan huruf-huruf yang lain. Okay, cara dia macam tu. Itu basic dan calculator. Okay, untuk hari ni, untuk soalan A contohnya, kita ada fungsi kita Y sama dengan 3X tambah 7. Okay. Ingat langkah yang pertama tadi? Langkah pertama tadi kita kena bina jadual. Okay, jadi kita bina jadual ni. Okay, ada X, ada Y. So ingat tak semalam saya kata, set X dia adalah domain. Domain kita letak di bahagian atas. Okay, codomain ataupun set Y ni kita letak di bahagian bawah. Untuk set X ataupun domain, dia dah bagi dah siap-siap dekat kamu. -2, -1, 0, 1, 2 dan 3. Cuma sekarang ni, untuk codomain, untuk nilai Y, dia hanya bagi apabila X kosong dan juga X 2. 2 tu sahaja ada nilai. Jadi masih ada lagi tempat-tempat kosong. Jadi kamu kena kira. Kalau tak ada calculator, so cara nak kira dia,
Kamu kena ganti satu-satu. Ini semua kamu kena buat dekat belakang kertas graf. Kamu kena tulis Okey, contoh yang ni. Y sama dengan 3. Okey, X kamu, okey tengok pada fungsi kita. Lepas 3X, kamu nak gantikan dengan X sekarang ni, kamu nak cari untuk negatif 2. Okey, jadi kamu kena letak dulu kurungan, negatif 2, tutup balik kurungan, kemudian sambung, tambah 7. So, tambah 7. Okay, kemudian baru kamu tekan calculator. Kamu tekan calculator 3 kurungan negatif 2 tambah 7. Calculator akan bagi jawapan dia ialah 1 kan? Okay, so kamu ganti dalam kotak tu 1. Okay, kemudian untuk X negatif 1. Okay, kamu kena buat lagi sekali macam tu. Tulis balik 3, negatif 1, ganti tempat X tu. Okay, tambah dengan 7. Okay, kamu akan dapat berapa? 4. Okay, kamu dapat 4 dan kamu tulis 4 kat sini. Tapi banyak kerja lah, betul tak? Kemudian kamu kena ganti pula X sama dengan 1, kemudian X dengan 3. Okay, yang saya nak tunjuk hari ni ialah macam mana kalau kita nak dapat jawapan cepat. Kita nak tekan calculator terus. Okay, cara dia ialah kita tekan kita punya fungsi ni, kita masukkan kita punya fungsi ke dalam calculator kita. Okay, fungsi saya ialah Y sama dengan 3X tambah 7. Sekarang ni kita akan masukkan saya punya fungsi dulu. Okay, so kita tekan alpha. Okay, sebab kita nak tulis warna merah kan. Okay, kemudian baru saya tekan yang koma kat tepi ni. Okay, saya tekan koma, dia akan keluar Y. Okay, kemudian sama dengan. Sama dengan tu, jangan tekan sama dengan yang dekat bawah. Bawah kanan tu kan. Okay, tak mau yang tu. Kita kena ambil yang tulisan warna merah. Okay, cari sama dengan yang tulisan warna merah. Okay, dia ada pada bahagian atas belah kiri. Dekat calculate tu. Dekat button calculate, C-A-L-C. Itu calculate sebenarnya. Okay, so jadi kamu lagi sekali, kamu nak yang tulisan warna merah. Jadi kamu kena tekan balik alpha. Kemudian baru tekan calculate tu. So dia akan keluar sama dengan. Okay, kemudian 3X kan. Okay, 3 tu kamu tekan 3 je lah. Terus tekan nombor 3. Okay, kemudian kamu nak tekan X. X warna merah. Jadi tekan alpha. Tekan tutup kurungan. So dia akan keluar 3X. Okay, kemudian tambah 7. Okay, tambah yang biasa. Okay, kemudian 7. Okay, jadi sekarang ni kamu dah masukkan kamu punya persamaan ataupun fungsi kamu tadi. Okay, macam mana nak masukkan nilai X kita? Okay, dengan cara kamu tekan solve. Tengok solve. Solve dekat calculate tu juga. Tapi dia warna apa? Warna kuning. Betul tak? Okay, jadi macam tadi kita nak dapatkan warna kuning, kita akan tekan shift dulu. Kemudian baru kita tekan calculate tu. So kita akan dapat solve. Boleh kan? Okay, kamu tekan lagi shift, kamu tekan lagi calculate. So dia akan tanya X berapa? Okay, kat sini kamu masukkan X kamu. Dia katakan kita nak cari yang X mula-mula tu ialah negatif 2. Jadi kamu tekan negatif. Negatif tu make sure kamu tekan negatif tau. Jangan tekan tolak. Okay, negatif 2. Okay. Kemudian kamu nak dapat jawapan, kamu tekan sama dengan yang bawah tu. Yang biasa kamu tekan tu, yang bawah sebelah kanan. Okay, nampak tak dekat calculator kamu, dia punya jawapan apa? Dia dah bagi tahu kamu, okay, bila Y sama dengan 3X tambah 7, nilai Y kita ialah 1. Boleh ke? Boleh. Okay, kemudian kita nak pula X kita ialah negatif 1 kan? Okay, kamu tekan balik calculate ni. Okay, dia tanya X berapa? Okay, so kamu type balik negatif 1. Okay, tekan lagi sama dengan yang bawah tu. Bawah kanan tu. Kamu tekan sama dengan, okay, dia bagi pula jawapan kat kamu, 4. Boleh? Okay, sekarang cuba kamu repeat balik untuk X sama dengan 1. Okay, bila X 1, berapa kita punya Y? Tekan balik calculate. Okay, soalan tanya X berapa? Negatif 1 dekat situ adalah yang tadi. Dia keluar yang tadi. So, kamu abaikan sahaja. Kamu sekarang nak X1 kan?
So kamu tekan 1. Tekan balik sama dengan. Okey. Kalkulator dah bagi jawapan dia adalah 10. Okey, so jadi kamu ambil lah kamu punya pen. Okey, kamu tulislah dekat sini. Kamu punya jawapan tu dalam kotak. Okey, 10. Okey, satu lagi kita tak kira. Bila X 3. Okey, ada tak siapa-siapa yang dah tekan? Okey, tekan calculate. Tekan 3. Okey, tekan sama dengan. Okey. So jawapan dia adalah 16. So kamu ambil kamu punya pen, kamu masukkan jawapan dia dalam kotak yang kamu dah tulis tadi. Okay, dapatlah jawapan dia. Okay, sekarang kamu punya jadual nilai tu dah siap. Ada tak siapa-siapa yang pakai calculator 350? FX 350? Okay, tak apa Alwan ni. Kalau tak boleh, kamu buat yang macam saya tunjuk yang first ni. Maksudnya kamu kena ganti satu-satulah. So tadi bila X negatif 2, kamu dah gantikan. Okay, bila X negatif 1, kamu dah gantikan tadi. Okay, so kamu sambung pula. Kamu buat untuk X1 dan juga X3. Okay, bagi yang lain, kamu boleh cuba untuk lengkapkan jadual B tu. Okay, so untuk Alwani ataupun yang siapa-siapa yang ada calculator 350. Okay, so kamu kena tulis satu-satu lah. Kamu kena ganti. So tambah 7, kamu tekan calculator 3/1 tutup kurungan tambah 7. Okay, so soalan akan bagi 10. Dia sebenarnya kamu boleh congak pun kan yang ni. Kalau jawapan kamu salah, graf kamu pun akan salah juga. Sebab jawapan yang ni, kamu akan pindah masuk dalam kamu punya graf. So macam tadi balik. Okay, yang ni tadi kamu tekan on balik lah. Kamu back pada yang asal. Kamu tak berguna dah kan persamaan ni. Okay, sekarang kita nak buat yang persamaan yang kedua. Jadi macam tadi kita masukkan dulu persamaan kita tu. So, kita nak Y. Untuk yang baru masuk, sekarang ni kita tengah belajar guna calculator untuk cepat dapat jawapan. Okay, sekarang ni persamaan kita yang ni. Okay, masukkan dalam calculator. So, tekan alpha. Okay, ambil Y kita yang warna merah ni. Okay, kamu boleh nampakkan tangan saya tu warna orange tu boleh nampak dekat calculator tu. Okay, tekan Y. Okay, tekan sama dengan pula warna merah alpha. Okay, sama dengan yang warna merah tu. Okay, 2. Okay, kemudian X. Alpha. Tutup kurungan ni, dapat X. Okay, kuasa 2. Tekan macam biasa, kuasa 2. Okay, kemudian tolak. Okay, X. Okay, so alpha kurungan. Okay, tolak 5. Maksudnya. Okay, sekarang nak solve. So, tekan shift, calculate. Okay, warna orange ni, solve. Okay, kemudian, kamu tekan lagi sekali. Okay, sekarang kamu masukkan nilai dia. Kamu nak calculate. Kamu tekan calculate. X kamu berapa? Okay, X kamu ialah negatif 2. Okay, jadi, kamu tekan sama dengan yang bawah. Untuk dapat jawapan, sama dengan yang biasa kamu guna. Okay, tekan. Dia keluar balik persamaan tu. 2X kuasa 2 tolak X tolak 5. Okay, dia bagi jawapan 5. So, jadi kamu tulis dalam kotak tu 5. Okay, kemudian kamu nak X negatif 1 pula kan? Okay, so sini saya tulis dulu 5. Okay, kemudian repeat benda yang sama tadi. Tekan calculate terus tak perlu lagi nak masukkan persamaan. Kamu tekan calculate. Calculator akan tanya X kamu berapa pula? So, kamu bagi tahu dia negatif 1. Okay, tekan lagi sama dengan. So, dapat negatif 2. So, kamu tulis negatif 2. Okay, repeat lah. Okay, cuba kamu buat sendiri, boleh? Untuk X1 dapat berapa? Tekan balik calculate. Masukkan X1. Tekan sama dengan. So, berapa kamu dapat? Negatif 8. Negatif 4. Okay, so negatif 4. Kemudian, kalau X3? 10.
10. Okay, so 10. Masukkan dalam kotak kamu tu. Jadual kamu tu. Okay, so dah settle lah kamu punya jadual. Bermaksud langkah pertama kamu dah selesai. Okay, sekarang ni kita tak buat lagi yang B sebab nak lukis graf kita kena satu-satu. So sekarang ni kita akan cuba dulu lukis untuk graf A ni. So Y sama dengan 3X tambah 7. Okay, nilai tadi saya dah pindah masuk dah dalam table kita tadi ni. Okay, ini adalah kita punya fungsi. Okay, soalan biasanya akan bagi dekat kamu dengan menggunakan skala. Okay, soalan bagi skala. 2 cm, ni 2 cm kepada 1 unit pada paksi X. Okay, maksudnya paksi X, soalan nak 2 cm, maksudnya kamu kena ukur 2 cm, kamu tulis 1 unit. Okay, untuk paksi Y, saya suka tulis keluar tau sebab lagi senang kita nak tengok, tak perlu lagi baca ayat panjang-panjang. Okay, dan 2 cm kepada 2 unit. So 2 cm kena ukur. Lepas ukur, tulis 2 unit. So 2 unit. Graf standard, ukuran 2 cm tu lebih kurang macam ni. 10 kotak kecil ni 2 cm. Cuba kamu ambil graf kamu, betul tak? 10 kotak kecil tu 2 cm. Okay, sama tak? Sama. Sama okey. Sekarang ni kita nak lukis paksi. Biasanya kita akan lukis paksi Y dahulu. So macam mana nak lukis? Okey, kamu tengok pada nilai X. Tengok kat sini kamu ada paling kecil -2. Yang paling besar 3. Jadi kamu kena make sure -2 dan 3 ni masuk dalam kamu punya. Contoh, saya katakanlah saya start kat sini ialah -2. Katakanlah kat sini kat sini saya ialah -2. Saya tak tulis lagi tau. Sini saya buat tanda je. Okey, sini -2. Kamu boleh nampak tak cursor saya ni? Ini -2. Okey, sini akan jadi -1 sebab dia kata 2 cm 1 je. Okey, untuk paksi ni 2 cm tulis 1. Beza dia 1. Okey, so jadi bila sini -2, sini akan jadi -1. Sini akan jadi kosong. Betul tak? Okay, kalau sini kosong, sini akan jadi 1, 2, 3. Okey, sekarang muat tak graf saya? Okey, muat kan? Sebab 3 yang maksimum tadi. Okey, 3 masuk. Jadi, saya akan lukis graf saya dekat tanda kosong tadi. So, ini -2 tadi, -1, kosong. Jadi, saya punya paksi Y mesti kat sini. Okey, so jadi ambil pembaris. Kamu boleh buat bersama-sama dengan saya sekarang Tak perlu tunggu. Tak perlu tunggu kelas baru nak lukis. Okay, jadi saya akan ambil pembaris. Hilang berapa cikgu? Okay, sini akan berapa nilai dia? -1 betul tak? Okay, -2 saya nak lukis kat mana? Kat sini. Tak muat kan? Betul tak? Tak muat. Jadi salahlah yang warna merah ni. Boleh ke? Jadi saya kena buat yang ikut yang warna hitam ni. Bila saya ikut warna hitam ni, nanti saya nak tulis sini -1, sini -2. Dia cukuplah muat sampai -2. Belah kanan pun cukup. 0, 1, 2, 3. Lebih lagi. Boleh lukis sampai 4. Okay, sekarang kita nak lukis pula paksi X kita. Okay, untuk lukis paksi X, kita kena tengok juga. Okay, kita kena tengok nilai Y. Tengok dekat table. Okay, nilai Y yang paling sikit ialah 1. So, nilai yang paling banyak ialah 16. Jadi, saya akan buat garisan kat bawah lah. Sebab yang paling kecil sekali ialah nombor 1. So, kita tak ada yang nombor negatif. Jadi, kita boleh buat garisan kita di bahagian bawah. Sebab sini, dia akan mula dengan 0. Sini akan jadi. Okay, paksi Y 2 cm kepada 2 unit. Jadi, kamu ukur 2 cm, kamu kena tulis 2. Okay, saya lukis dulu dia punya paksi dulu. Okay, so, paksi akan start kat sini. Untuk kes ni, dia jadi bawah lah. Okay, boleh tak? Ada masalah ke? Okay, bila kita dah buat paksi, okay, sekarang kita akan masukkan kita punya skala tu. Okay, kita buat X dulu. 2 cm, 1 unit. Jadi untuk X, sini kosong tau. Okay, 2 cm panjang ni. Okay, 2 cm. So, ukur 2 cm ni, tulis 1. Kenapa saya tulis 1? Sebab dia cakap 1. Okay, seterusnya, 2 cm lagi, tambah lagi 1.
So dia akan jadi 2 lah. So sini dia akan jadi 3. So ini akan 4. Okey, yang belah negatif pula. Ingat belah kiri ialah negatif. So sini akan jadi negatif 1. Ini negatif 2. Okey, kalau nak buat lagi sini adalah negatif 3. Tapi tak lukis pun tak apa. Sebab negatif 3 ni tak ada dalam nilai X kita ni. Nilai X kita ni sampai negatif 2 sahaja. Jadi tulis tak apa, tak tulis pun tak apa. So tulis paksi dia adalah X. So tulis ini adalah paksi X. So yang atas adalah paksi Y. Okey, untuk paksi Y, 2 cm, 2 unit. Jadi untuk setiap 2 cm, kita kena tambah 2. So kosong. So atas ni berapa kita kena tulis kelas? Berapa nak tulis kat sini? Saya besarkan sikit, kamu tak nampak. Okay, so ini 2 cm kan? So 2 cm dia kata 2 unit. So jadi kamu kena tulis kat sini, yes, 2 lah. So ukur lagi 2 cm, ataupun tak ukur pun tak apa, kan saya bagi tahu tadi, 10 kotak kecil ialah 2 cm. Ini standard kertas graf SPM. So jadi kat sini kamu tanda lagi, kamu tulis 4. Nah, tambah 2 lah. So sini 6, okay, 8, 10, 12, 14, 16. Okay, boleh? Okay, kita nak tengok betul tu kita punya paksi ni. Okay, kamu check. Dalam kotak table kita tadi tu, paling besar adalah nilai Y 16. Jadi ada tak 16 dalam kertas graf kita? Ada. So bila ada, maksudnya nanti kita boleh lukis dia. So tak ada masalah. Okay, boleh sampai situ. Okay, next. Apa yang kita kena buat ialah, sekarang ni kita nak plot. Ini langkah kedua kan? Okay, langkah ketiga, bila kita dah siap paksi, langkah ketiga tadi ialah plot. Jadi kita plot kita punya graf. Okay, untuk plot graf, okay, kamu tengok nilai pada yang kotak yang pertama ni. Laju yang pertama ni kamu tengok. Bila X negatif 2, Y 1. Okay, jadi kamu lukislah, buat tanda. Bulat boleh, pangkah boleh. Tak bulat boleh? Negatif 2, 1. Mana nilai 1 kita? Ini 2 So jadi 1 tengah-tengah ni lah. Okay, sekejap saya besarkan untuk kamu. Okay, bila X negatif 2, Y kita ialah 1. Okay, ni 2. So jadi dia tengah-tengah. So kamu kira lah 5 kotak. Okay, so sini kan. Okay, so jadi kamu tanda pangkah. Saya lebih galakkan tanda pangkah berbanding dengan tanda bulat. Sebab kita, kalau kita bulat, bila kita buat sambungan nanti, kita tak nampak. Jadi kita tanda X kat situ. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Okay. Okay, kotak kedua kita tadi, bila X negatif 1, Y kita 4. So jadi bila X negatif 1 ni, Y kita 4. So sekarang kamu tanda kat sini pula. Y kita 4. Macam plot titik lah. Okay, kemudian bila X kosong, Y kita 7. Okay, 7 terletak antara 6 dengan 8 kan. Jadi kosong. Kosong atas garisan ni tau. Okay, so kita akan tanda kat sini. Okay, X1, Y kita 10. Okay, tengok ni. Dia memang cantik je tau. Dia berurutan daripada kiri ke kanan. Bila X1, Y kita 10. Okay, so plot kat situ. Bila X2, 13. Okay, so 13 atas sikit. Antara 12 dengan 14. Okay, bila X3, okay, 16 kan tadi. So kamu plot dekat 16. Okay, graf kamu dah sama macam saya punya ke? Saya tak siap lagi plot. Dah. Okay, bila dah, okay, kamu tengok kamu punya graf. Graf kamu macam garis lurus, betul tak? Dia macam straight line Jadi untuk sambungkan titik-titik tu, kamu kena ambil kamu punya pembaris. Kemudian kamu sambungkan titik tu. Make sure sebanyak mungkin yang kena titik-titik tersebut. Okay, sekejap saya ambil saya punya garisan. Okay, so kat sini mula daripada bawah. Jangan mula daripada negatif 2 tu tau.
Kamu mula dari sebelum lagi daripada dia. Okay, so kamu sambung. Sedaya upaya kamu sambunglah kamu punya pembaris ni. Make sure dia kena paling banyak titik. Saya guna pensel. Ha? Guna pensel. Memang kena guna pensel. Ha. Kita graf tak boleh sebarang pen. Dia mesti pensel daripada awal hingga akhir. Itu pula saya nak beritahu kamu tadi. Mesti pensel. Saya buat colour lah sebab saya nak bagi kamu nampak. Kamu buat semua pensel lah. Boleh ke? Okey, sekarang graf kamu dah pun siap.